Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fadilah binti Ismail bersama tim saya Dr. Aizat Khairi, Zikro Osman dan Muhammad Zaki Zakaria daripada Universiti Kuala Lumpur, MIMED. Tajuk kajian kami adalah cabaran pengajaran dan pembelajaran subjek mata pelajaran semasa Perintah Kawalan Pergerakan di Universiti Kuala Lumpur. Sebagai sebuah pengenalan, kerajaan telah menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan sewaktu wabak COVID-19 terjadi. Pelaksanaan Perintah Kawalan ini telah menyebabkan institusi pendidikan ditutup bermula 8 Mac 2020. Walaupun diarahkan supaya ditutup, namun proses pembelajaran dan pengajaran tidak dihentikan. Dalam tempoh ini, bidang pendidikan telah mengamalkan sistem pembelajaran secara norma baharu, pengajaran dan pembelajaran secara atas talian menggunakan medium terkini. Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti bentuk cabaran yang dihadapi bukan sekadar oleh pelajar, malah oleh pensyarah semasa berdepan dengan pengajaran dan pembelajaran secara norma baru ini. Penyataan masalah pandemik COVID-19 telah mengubah corak pembelajaran dan pengajaran yang selama ini lebih memfokuskan kaedah bersemuka kepada pembelajaran secara atas talian. Perubahan yang mendadak ini telah membawa satu kesan yang sangat besar kepada pelajar dan juga pengajar. Pelbagai medium telah diperkenalkan seperti Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams dan pelbagai lagi aplikasi yang lain untuk memudahkan serta melancarkan proses pembelajaran pada ketika PKP ini. Masalah ini turut dihadapi oleh pensyarah UniKL, terutamanya Universiti Kuala Lumpur MIMED yang perlu melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran semasa PKP bagi melengkapkan silibus pelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran secara atas talian seperti Microsoft Teams, Telegram, WhatsApp dan juga email. Kaedah kajian yang dijalankan untuk kajian ini adalah kajian penyelidikan kualitatif. Reka bentuk kajian adalah berdasarkan kajian kes dengan memberi fokus kepada golongan mahasiswa yang mengikuti atau yang mengambil mata pelajaran umum di Universiti MIMED, iaitu pada semester 1, semester 2, semester 3 dan ke atas. Data yang dikutip berdasarkan sumber sekunder dan juga sumber primer. Kaedah pensempelan yang digunakan adalah pensempelan bertujuan disebabkan kumpulan responden telah dikenal pasti, iaitu golongan mahasiswa yang mengambil ijazah sarjana muda di UniKL MIMED. Manakala beberapa orang pensyarah yang mengajar kursus ini juga telah ditemu bual untuk mendapatkan maklum balas dan membuat perbandingan berdasarkan hasil temu bual yang dijalankan. Soalan temu bual bersifat semi struktur di mana soalan temu bual telah siap dibina namun akan disesuaikan ketika menjalankan sesi bersama dengan responden. Hasil daripada kajian ini, cabaran yang dapat dikenal pasti oleh pelajar ada 3. Yang pertama adalah gangguan capaian internet, yang kedua gangguan persekitaran dan juga yang ketiga gangguan daripada aspek kesihatan. Gangguan capaian internet ini telah mendapat respon yang sangat tinggi di kalangan pelajar MPU 3123. Antaranya yang direkodkan di sini adalah oleh Tanish. Beliau menyatakan bahawa walaupun di rumah beliau telah dipasang Unify, namun masih terjadi gangguan semasa proses pembelajaran dan pengajaran tersebut.
Seterusnya, gangguan daripada aspek persekitaran. Gangguan daripada aspek persekitaran dapat dikenal pasti daripada dua aspek, iaitu rumah dan juga cuaca. Daripada rumah dikatakan sebagai gangguan yang terbesar. Hasil kajian dijalankan ke atas subjek MPU 3422. Hal ini kerana ada pelajar yang mempunyai rumah yang sempit sehingga tiada ruang yang kondusif untuk mereka belajar. Ada juga pelajar yang mempunyai bilangan adik-beradik yang ramai dan yang masih kecil. Hal ini mengganggu suasana pembelajaran dan pengajaran mahasiswa tersebut. Okay. Gangguan persekitaran yang kedua adalah daripada aspek cuaca. Okay. Hasil kajian menunjukkan pelajar di sebelah pantai timur terutamanya mempunyai gangguan daripada aspek cuaca. Disebabkan itu timbullah gangguan daripada internet dan juga persekitaran yang menyebabkan mereka sukar untuk fokus semasa proses pembelajaran dan pengajaran. Gangguan yang ketiga iaitu gangguan daripada aspek kesihatan. Disebabkan pelajar berdepan dengan kelas atas talian dalam tempoh yang lama, ia telah meninggalkan kesan secara tidak langsung kepada emosi dan juga mental pelajar tersebut. Ada yang menyatakan bahawa mereka terlampau mata mereka terlampau letih untuk melihat skrin dan juga terlampau susah untuk belajar disebabkan ada yang dijangkiti virus COVID-19 atau ada ahli keluarga mereka yang dijangkiti COVID-19. So oleh itu ini adalah 3 cabaran yang dihadapi oleh pelajar yang mendapat responden yang paling tinggi di kalangan pelajar untuk tempoh PKP ini. Seterusnya kita pergi kepada cabaran pengajaran oleh tenaga pengajar. Hasil daripada temu bual mendapati 3 cabaran yang menduduki tangga tertinggi, iaitu masalah internet, yang kedua kendalian teknologi dan yang ketiga persekitaran. Kita tengok dulu masalah internet. Daripada masalah internet ini, hasil temu bual mendapati Encik Aizat menyatakan bahawa semasa beliau menjalankan kelas MPU 3343, kerap kali proses pembelajarannya terganggu disebabkan line internet terputus. Dan ada juga respon daripada pelajarnya menyatakan bahawa suaranya dengar kurang jelas sewaktu proses pengajaran. Okay. Dan kenyataan ini turut disokong oleh Cik Fadilah semasa beliau menjalankan kelas MPU 3123. Cabaran yang kedua iaitu kendalian teknologi. Warga pendidik yang mula merangkak ke usia persaraan, khasnya antara mereka yang terpaksa melawan kemelut teknologi moden dan canggih ketika ini. Menurut Encik Muhammad Zaki yang memasuki era 50 tahun, menyifatkan pembelajaran secara online atau atas talian merupakan satu cabaran baru yang perlu beliau hadapi dan tangani dalam menyempurnakan proses pembelajaran secara online. Beliau menyatakan bahawa beliau kurang mahir dalam mengendalikan Microsoft Teams dan juga lain-lain media.
Hal ini menyebabkan beliau sukar untuk mengendalikan kelas secara atas talian. Kenyataan ini turut disokong oleh Encik Hamdan yang mencecah usia 60 tahun. Seterusnya, cabaran daripada aspek persekitaran. Cabaran daripada aspek persekitaran ialah suasana pengajaran yang kurang kondusif. Boleh dikatakan setiap kali sesi pembelajaran berlangsung secara atas talian, sudah pasti ada gangguan yang menghalang kelancaran sesi pembelajaran tersebut. Disebabkan terhentinya untuk menguruskan proses pengajaran dan pembelajaran anak-anak, proses pengurusan setting kelas anak-anak ataupun anak-anak yang sakit dan juga yang terjatuh. Kenyataan ini turut disokong oleh Encik Aizat dan juga Ustaz Zikro kerana mempunyai bilangan anak yang ramai. Walau bagaimanapun, semua cabaran ini haruslah didepani oleh para pensyarah demi menyelesaikan proses pembelajaran secara atas talian supaya pembelajaran kepada pelajar tidak terganggu. Oleh itu, kesimpulannya di sini, pembelajaran perlu diteruskan untuk sebagai kesimpulan, pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran atas talian mengundang pelbagai cabaran yang tidak pernah diduga selama ini, bukan sahaja di kalangan pelajar, malah juga di kalangan pensyarah. Perubahan yang secara mendadak ke atas pembelajaran atas talian ini sedikit sebanyak telah mengundang rasa tergamam seketika dalam kalangan semua dan mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan norma baru. Apatah lagi dalam kalangan pensyarah yang kurang terdedah kepada penggunaan teknologi dalam melaksanakan pembelajaran dalam talian. Namun, apa yang kita boleh tengok daripada aspek positif, perubahan ini meninggalkan kesedaran dalam kalangan pensyarah tentang peri pentingnya untuk menguasai kemahiran penggunaan teknologi terkini. Oleh itu, kekangan yang ada dalam pelaksanaan ICT dan liputan internet di kawasan-kawasan luar bandar dan pedalaman perlu diambil perhatian dan haruslah diatasi segera oleh pihak berwajib. Para pensyarah dan pelajar juga perlu bersedia untuk mengetahui dan kemahiran yang mencukupi dalam penggunaan ICT. Seterusnya ini adalah rujukan yang telah dirujuk untuk menyelesaikan kajian tersebut. Itu sahaja, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum.